Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Kita cerita ni dahulu. Harga petrol diesel kekal sehingga 3 Januari. Okey. Harga runcit bagi RON 97 dan RON 95 serta diesel masing-masing kekal pada 3.47, RM2.05 dan RM2.15 seliter bagi tempoh 28 Disember hingga 3 Januari. Kementerian Keuangan hari ini memaklumkan harga itu berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum menggunakan formula mekanisme automatik atau APM. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga, kerajaan masih mengekalkan harga runcit petrol 95 pada gas shilling RM2.05 dan diesel RM2.15. Sungguh pun harga sebenar bagi kedua-dua produk telah melebihi paras harga shilling dan ditetapkan. Baik. Saya dah buat satu posting dekat TikTok tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi ke TikTok saya. Ada orang mainkan audio Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia berucap tentang turunkan harga minyak. Kemudian saya tunjukkan pada tahun 2018. Sebelum 2018, waktu Najib memerintah, pada 2013 atau 2014, beliau telah menarik subsidi minyak. Kalau tuan-tuan ingat pada masa itu, RON 95, 97 dan diesel semua diapungkan mengikut harga pasaran. Mengikut harga pasaran. Dan terakhir kalau tak silap saya cek, RON 95 pada waktu itu pada kadar RM2.60 atau RM2.40 something like that. Pada waktu itu. Sebelum Mei 2018. Sebelum Mei 2018 betul. Kemudian pada Mei 2018, apa yang perkara pertama Pakatan Harapan buat adalah memperkenalkan kembali subsidi. Memperkenalkan kembali subsidi. So akhirnya minyak daripada harga yang tinggi telah turun RON 95 dan diesel kepada RM2.05. So saya pernah berdebat dengan Walaon. Dari serta Walaon dia bangkit, dia kata minyak tak turun, minyak tak turun. Saya kata kalau aku boleh buktikan minyak turun, kau nak cakap apa? Sebab saya kata sebelum PH memerintah minyak RM2 atas RM2.05. Setelah PH memerintah, masa kita introduce subsidi itu, minyak RM1.90 something sen, kemudian dia naik sikit sehingga akhirnya lock pada RM2.05. Dia macam ni tuan-tuan. Kita bawalah bukti macam mana sekalipun, kita bawalah apa orang kata penurunan harga minyak, kita katalah kita dah letak, itu bukan dia nak dengar. Dia akan cerita RM1.50, dia akan cerita, tuan-tuan, dia takkan dengar. Itu point saya. Saya dah bagi hujah, Anwar kata turun harga minyak, dah turun dah. Dah kekal dah. Kita belanja bilion, I think hampir 10 bilion hanya untuk nak mengekalkan harga minyak. Tetapi, bagi dia, itu tak penting. Sebab mereka nak bermain dengan persepsi. Mereka bersih bermain dengan persepsi. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, yang meletakkan subsidi kepada harga minyak ini setelah ditarik pada zaman Najib memerintah adalah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang meletakkan sewaktu mereka memerintah pada 2018. Dikekalkan oleh Perikatan Nasional. Bukan Perikatan Nasional yang memperkenalkan subsidi tersebut. Dan dikekalkan oleh Kerajaan Madani yang ada sekarang. Jadi nak cerita kat sini bahawa benda itu akan berlaku. Tetapi, adakah minyak lepas ini akan naik? Kerana subsidi bersasar.
Baik, kita akan cerita sebentar lagi lepas ni kita akan cerita mengenai padu dan juga subsidi bersasar dan kenapa perkara itu sebenarnya sangat penting sebenarnya bagi kita nak menyelamatkan negara kita daripada hutang yang terlampau banyak. Sebelum kita cerita itu. Serangan cyber Malaysia meningkat bermotifkan wang politik FBI. Pengarah Biro Siasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat, Christopher Ray mendakwa terdapat peningkatan dalam jumlah dan kekerapan serangan cyber di Malaysia sekarang ini, kekerapan serangan cyber di Malaysia. Berikutan itu, Ray baru-baru ini melawat Malaysia untuk mengukuhkan kerjasama keselamatan cyber dan memperdalamkan perkongsian antara biro berkenaan dengan agensi penguatkuasaan undang-undang. Beliau memutuskan untuk membuat lawatan kerana FBI menganggap Malaysia sebagai salah satu rakan penguatkuasaan undang-undang dan keselamatan yang penting. Okay? So, kenapa saya sentuh mengenai perkara ini, tuan-tuan? Kita dalam proses sekarang ini nak menuju negara digital. Padu akan diperkenalkan. Satu central data kepada semua data di seluruh Malaysia ni akan diperkenalkan. Center kepada perkara data ini atau apa-apa sistem sekalipun adalah keselamatan, security. Nah, kalau sekiranya sesuatu security itu tidak selamat. Kalau kita tengok baru-baru ni, kalau tak silap saya, Maybank dengan CIMB antara yang di-attack. CIMB dan juga Maybank antara yang di-attack. Dan itu bukan melibatkan politik perkara ini. Dan sistem mereka I think kalau tak ratus juta pun, kalau tak puluh juta pun juta lah. Kita katakan sistem yang digunakan jutaan ringgit. So daripada jutaan ringgit ini pun masih lagi prone kepada attack, kita kata. Kenapa? Sebab biasanya hackers ini dia melihat kepada di mana where the money trail is, di mana wang itu mengalir. Dan di situ nanti mereka akan gunakan kesempatan untuk, of course, money lah. Tetapi bagi saya, tak juga. Money is not the only motivation kepada hacker sebenarnya. Ini mengenali ethical hackers. Saya ada juga 2-3 orang kawan yang hackers. Dia kata actually hackers ni motivasi dia, money is one thing lah. Kita bukan kata money itu bukan central dia. Tetapi salah satu benda yang menjadi motivasi juga kepada hackers adalah sistem tu sendiri. Macam dia orang macam main game tu. Dia ni hackers ni kebanyakan budak-budak muda yang suka cabaran. So bila dia anggap sesuatu sistem yang orang kata apa, yang secure, bagi mereka itu adalah satu cabaran. Dan kalau mereka boleh hack dan pecah masuk, itu dianggap sebagai something yang dia boleh banggakan lah di dalam community hackers mereka. Dan dia boleh dianggap sebagai legend lah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Of course benda ini tak betul lah. Benda ini salah. Tak ada beza hackers ni dengan pencuri dan perompak yang masuk ke rumah kita. Dia hack, masuk ke dalam sistem kita tanpa kebenaran. Dia masuk, buka kunci kita, dia kopek rumah kita untuk masuk ke rumah kita. Is actually doing the same thing, tetapi menggunakan method yang berbeza. Tetapi prinsip dia tetap sama. Okay, jadi kita harap kita dengan kerjasama ini, kita dapat meningkatkan lagi keselamatan kita. It's just, itu hanya satu pesanan penaja. Baik, interesting.